Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Zamani bin Abu Hashim, Guru Sejarah Sekolah Menengah Kebangsaan Simpang Bekong dalam program Sehebat Jasin, Pejabat Pendidikan Daerah Jasin bagi teknik menjawab mata pelajaran sejarah SPM 2020. Apa khabar guru-guru dan anak murid sekalian? Semoga sihat-sihat sahaja. Tanpa berlengah masa lagi, Cikgu akan memulakan sesi teknik menjawab soalan sejarah sekarang. Untuk makluman semua anak murid, mata pelajaran sejarah tidaklah sukar untuk memperoleh pencapaian cemerlang dan lulus. Kerana, pertama, tiada penalti atau penolakan markah dikenakan kepada calon jika salah memberi jawapan. Kedua, calon boleh membuka buku untuk memperoleh jawapan, iaitu open book test. Ketiga, terdapat lebih kurang 30 hingga 35 markah dalam kertas sejarah dalam bentuk jawapan munasabah. Anak-anak murid sekalian, kertas sejarah merupakan kertas wajib lulus untuk memperoleh sijil SPM. Oleh itu, anak-anak murid perlu tahu jenis kertas tersebut. Pertama, ialah kertas 1 yang terdiri daripada 40 soalan berbentuk objektif. Kertas 1 ini mewakili 30% wajaran markah daripada keseluruhan kertas sejarah. Kertas kedua ialah kertas 2 yang mempunyai dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Kertas 2 ini bersifat subjektif yang terdiri daripada item struktur dan item esei. Kertas ini mengandungi 100 markah, tetapi wajaran markah yang telah ditetapkan ialah 50%. Dan kertas ketiga ialah kertas 3, iaitu calon dibenarkan untuk membawa buku teks dan buku rujukan. Kertas soalan ini bersifat subjektif yang mengandungi 8 hingga 10 soalan dalam bentuk item esei. Markahnya 100, tetapi wajaran yang diambil sebanyak 20% sahaja. Baiklah anak-anak murid sekalian, kita teruskan dengan kertas 1. Kertas ini mempunyai 40 soalan yang terdiri daripada 10 bab tingkatan 4 dan 9 bab tingkatan 5. Soalan cikgu, adakah anak-anak murid sekalian ingat kesemua tajuk bab? Jika jawapan anak murid ya, tahniah daripada cikgu. Jika jawapan murid tidak, mulalah menghafal tajuk-tajuk bab kerana ada kebaikannya. Untuk makluman anak-anak murid sekalian, daripada 40 soalan kertas 1, terdapat 50% atau 20 soalan aras rendah. Soalan aras sederhana terdapat 30% atau 12 soalan. Soalan aras tinggi hanyalah 20% sahaja atau 8 soalan. Oleh itu, untuk kertas 1, anak-anak murid perlu menetapkan skor paling minimum, iaitu betul hingga 32 daripada 40 soalan. Bagi kertas 1, taburan soalannya seperti berikut. Soalan nombor 1 hingga nombor 20 terdiri daripada bab-bab tingkatan 4. Manakala soalan nombor 21 hingga soalan 40 terdiri daripada bab-bab tingkatan 5. Oleh itu, anak-anak murid bolehlah menjangkakan bab bagi setiap nombor soalan. Contohnya, jika soalan nombor 1 dan nombor 2, maka soalan tersebut dari bab 1 tingkatan 4, iaitu Tamadun Awal Dunia. Jika soalan bernombor 39 dan 40, bermakna soalan tersebut dari bab 9 tingkatan 5. Di sinilah pentingnya anak-anak murid mengetahui tajuk-tajuk bab bagi setiap bab yang anak murid pelajari. Baiklah anak-anak murid sekalian, kita lihat pula taburan jawapan bagi kertas 1 ini. Kertas ini mempunyai 4 pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Biasanya taburan jawapannya sekata, iaitu 10 bagi setiap pilihan jawapan. Namun peringatan daripada cikgu, pastikan jumlah A, B, C dan D tidak boleh kurang daripada 8 serta tidak boleh lebih daripada 12. Di sinilah pentingnya anak-anak murid mengira jumlah jawapan setelah selesai menjawab. Gunakan masa yang ada untuk mengira taburan jawapan
bukan tidur ya. Anak-anak murid sekalian, apakah kaedah yang anda gunakan untuk menjawab kertas satu? Saya percaya anak-anak murid mempunyai kaedah tersendiri yang dibimbing oleh cikgu. Ada yang kata bulat-bulat sahaja cikgu, ada yang kata potong-potong sahaja cikgu, ada yang kata tembak saja cikgu. Walau apapun kaedah menjawab, pastikan jawapan yang dipilih itu adalah betul. Baiklah anak-anak murid sekalian, hari ini cikgu akan menerangkan 5 kaedah untuk menjawab kertas satu. Kaedah pertama ialah mengesan atau mengenal pasti kata kunci soalan. Kaedah ini penting kerana jika anak-anak murid berjaya mengesan kata kunci, insya-Allah anak-anak murid akan dapat mencari jawapan yang betul. Gunakanlah pen pencerah, pen atau pensel untuk menggariskan kata kunci soalan. Kaedah ini akan membantu anak-anak murid untuk memfokuskan pilihan jawapan yang betul. Kaedah ketiga ialah kronologi atau urutan bab. Kaedah ini akan dapat membantu calon dalam menentukan bab bagi setiap soalan yang ingin dijawab. Kaedah ini memerlukan anak-anak murid menghafal susunan tajuk bab. Contohnya, jika soalan itu nombor 7 dan 8, maka logiknya bab soalan tersebut ialah bab 4 tingkatan 4, iaitu kemunculan tamadun Islam dan perkembangannya di Mekah. Kaedah keempat ialah pemikiran logik. Kaedah ini perlu disokong dengan kebolehan anak-anak murid mengesan kata kunci. Jika anak-anak murid berjaya mengesan kata kunci, kaedah ini akan menjadi bermakna. Biasanya kaedah ini boleh digunakan untuk soalan aras rendah dan sederhana. Dan kaedah yang kelima ialah soalan berulang. Ketahuilah wahai anak-anak murid sekalian, kertas satu berulang. Jika anak-anak murid membuat latihan soalan-soalan SPM tahun-tahun lepas, insya-Allah anak-anak murid akan jumpa antara 33 hingga 34 soalannya berulang. Baiklah, kita lihat contoh soalan ini. Kita gunakan kaedah mengesan kata kunci. Sila baca soalan tersebut dan kesan kata kunci. Saya yakin anak-anak murid telah berjaya mengesan kata kunci. Apa kata kuncinya? Mungkin ada yang kata Mohenjo-daro dan Harappa. Mungkin ada yang kata tamadun Indus. Atau mungkin ada yang kata mengapakah? Jika kita fokus soalan ini, kata kunci utamanya ialah tentang bandar terancang terawat. Kita fikirkan, apakah keperluan untuk membeza bandar? Jawapannya, sudah tentulah ilmu pengetahuan. Jadi, rujuk pada pilihan jawapan. Cuba kita singkirkan dua pilihan yang tiada kaitan dengan membina bandar. Sudah tentu kita pilih jawapan A dan B. Salah, kerana agama tiada kaitan dengan pembinaan bandar. Kita singkir dan hapuskan A dan B. Sekarang, kita perlu memilih A atau C atau D. Mana pilihan anda? Saya lihat ramai yang memilih D. Tahniah. Betul. Kerana apabila ada pertembungan dengan tamadun lain, maka ilmu pengetahuan akan bertambah dan mereka boleh membina bandar. Bukan begitu murid-murid sekalian? Kita lihat pula soalan ini. Dan sila gunakan kaedah kronologi bab. Sila baca soalan ini dan kesan kata kuncinya. Saya yakin anak-anak murid telah berjaya mengesannya. Apakah kata kuncinya? Tahniah. Betul gerakan islah. Apa perlu dibuat selepas itu? Lihat nombor soalan. Nombor berapa ya? Oh, nombor 23. Dalam bab apa ya? Nombor 23 dan gerakan islah mesti bab 2 tingkatan 5. Apakah tajuk bab tersebut? Oh, nasionalisme di Malaysia sehingga Perang Dunia Kedua. Berdasarkan tajuk, perkataan yang penting apakah? Sudah tentu perkataan nasionalisme. Apa maksud nasionalisme? Maksud nasionalisme ialah semangat kebangsaan. Cuba lihat jawapan.
ada atau tidak perkataan semangat kebangsaan? Ada kan? Oleh itu jawapannya B. Betul atau tidak? Oleh itu, anak-anak murid, jika kita boleh mengingat tajuk bab, cara ini akan boleh membantu kita mencari jawapan. Soalan seterusnya. Kali ini kita gunakan pemikiran logik. Seperti biasa, baca dan cari kata kunci. Apakah kata kuncinya? Betul, surah Al-Alaq. Cuba kita gunakan pemikiran logik. Isu apakah yang berkaitan dengan surah ini? Saya yakin anak-anak murid tahu. Membaca kan? Cuba kita lihat pilihan jawapan. Ada atau tidak perkataan membaca? Ada kan? Pada jawapan yang mana ya? Oh, pada jawapan D. Betul sekali. Kaedah yang terakhir ialah soalan berulang. Sila baca soalan ini dan cuba lihat maklumat yang diberikan. Ada persamaan kan? Nama tokoh yang sama? Ada perkataan menyatukan? Tapi tahun yang berbeza. Cuba kita pilih jawapan. Apakah jawapannya? C. Betul sekali. Walaupun berbeza tahun, tetapi kedudukan jawapannya tetap sama. Oleh itu, saya ingin berpesan kepada anak-anak murid, buatlah latihan soalan tahun-tahun lepas. InsyaAllah, anak-anak murid akan jumpa soalan yang hampir-hampir sama. Demikianlah tadi penerangan cikgu tentang teknik menjawab kertas 1 sejarah SPM. Harapan cikgu, anak-anak murid tidak membuat ramalan bagi kertas ini. Kejayaan bagi kertas ini bergantung pada kerajinan anda untuk membuat latihan. Latih tubi dan ulang kaji agar anak-anak murid mesra dengan soalan kertas 1. Selamat mencuba. Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Masih boleh bertahan lagi anak murid? Jom kita masuk ke kertas kedua pula. Saya percaya ada murid yang kurang yakin untuk menjawab kertas 2. InsyaAllah, cikgu cuba mempermudah cara menjawab kertas 2 ini. Untuk makluman anak-anak murid, kertas 2 mempunyai 2 bahagian. Itu bahagian A yang terdiri daripada 4 soalan struktur dan wajib jawab ke semua soalan. Manakala bahagian B terdiri daripada 7 soalan esei tetapi hanya perlu menjawab 3 soalan sahaja. Markah yang diperuntukkan ialah 100 markah dan wajarannya 50%. Kertas 2 inilah yang akan menentukan cemerlang atau lulus anak-anak murid. Peringatan cikgu kepada anak-anak murid. Pertama, bacalah buku teks kerana panduan pemarkahan berdasarkan maklumat daripada buku teks. Kedua, tulislah jawapan dalam ayat yang lengkap. Calon perlu mengelakkan menulis jawapan dalam bentuk ringkasan. Ketiga, jawablah soalan kebat terutamanya yang bersifat terbuka. Kerana cikgu yakin anak-anak murid boleh memberi jawapan yang munasabah atau logik. Jangan takut salah semasa menjawab soalan kebat. Keempat, janganlah hantar kertas jawapan tanpa jawapan. Jawablah soalan yang bersifat terbuka, terutamanya pada ceraian C. Kelima, kuasailah kandungan dalam buku teks yang mempunyai 19 bab. Keenam, setiap jawapan yang diberi, tulislah lebih. Jika peruntukan markah 4, janganlah tulis 4 sahaja. Berilah penambahan fakta atau huraian. Paparan ini menunjukkan pecahan markah bagi soalan struktur yang bernombor 1 hingga 4. Baiklah anak-anak murid. Kita lihat cara menjawab soalan struktur. Biasanya, soalan struktur mempunyai peta, gambar ataupun penyataan sebagai rangsangan. Biasanya, dalam bahan rangsangan tersebut, anak-anak murid boleh memperoleh 1 atau 2 jawapan. Cuba lihat soalan tamadun Mesir Purba ini. Soalan A merupakan soalan berdasarkan buku teks. Bagi soalan ini, anak-anak murid diminta untuk menyatakan lokasi bandar bagi tamadun tersebut melalui simbol X dan Y. Bagi menjawab soalan ini, anak-anak murid perlu menyatakan 1 jawapan bagi X dan 1 jawapan bagi Y untuk memperoleh 2 markah. Jika anak-anak murid memberi pilihan jawapan seperti yang cikgu tunjukkan dalam slide ini,
anak-anak murid tidak akan mendapat markah walaupun ada jawapan. Oleh itu, berhati-hati jika menjawab soalan berkaitan lokasi. Soalan B biasanya masih lagi jawapan berdasarkan buku teks. Di sini, cikgu kongsi dengan anak-anak murid kelemahan dan kekuatan calon dalam menjawab soalan tersebut. Soalan ini memerlukan calon menulis ayat yang lengkap, tetapi jawapan calon yang pertama ditulis dalam bentuk ringkasan. Kesannya, walaupun jawapannya betul, tetapi tidak mendapat markah penuh. Berbanding calon yang kedua, calon ini menulis dalam ayat yang lengkap dan memperoleh markah penuh. Anak-anak murid sekalian, soalan C biasanya soalan kemahiran berfikir aras tinggi yang bersifat terbuka. Jika soalan berbentuk ini, murid-murid boleh memberi jawapan yang munasabah. Cikgu sangat menggalakkan anak murid menjawab soalan ini dalam bentuk fakta dan huraian atau fakta, huraian dan contoh. Cuba lihat cara anak murid ini menjawab soalan tersebut. Sangat meyakinkan. Murid ini juga menggunakan maklumat yang terdapat dalam kotak sebagai jawapan. Dalam kotak sebagai jawapan dan diberikan pengolahan. Anak-anak murid sekalian, paparan ini menunjukkan pecahan markah bagi soalan esei yang bernombor 5 hingga 11. Bagi soalan esei, ramai calon yang beranggapan bahagian ini paling susah. Sebenarnya, calon perlu bijak memilih soalan. Pilihlah soalan yang mempunyai peta, penyataan dan gambar kerana bahan rangsangan tersebut akan membantu anak-anak murid. Cuba baca dan fahami soalan ini. Soalan ini memberi bahan rangsangan berbentuk peta. Berdasarkan soalan, murid diminta menjelaskan faktor kawasan Belorik menjadi sasaran Yunani. Bukan itu sahaja, murid diberikan untuk mencari maklumat dalam peta. Untuk soalan ini, murid-murid perlu melihat perkataan sasaran atau tumpuan. Terdapat satu pilihan jawapan yang sangat sesuai bagi soalan sebegini, iaitu perkataan strategik. Oleh itu, murid boleh memulakan jawapan dengan fakta pertama daripada perkataan strategik. Lihat contoh jawapan yang cikgu berikan. Fakta, kedudukan kawasan tersebut yang strategik. Huraian, kawasan pertanian yang subur. Atau anak-anak murid boleh menambah. Contoh, membekalkan makanan kepada Yunani seperti oat, jagung atau barley. Hanya dengan menggunakan perkataan strategik, anak-anak murid telah memperoleh 4 daripada 8 markah yang diperuntukkan. Anak-anak murid sekalian, kita lihat contoh soalan yang seterusnya. Soalan yang mempunyai pernyataan seperti ini sangat membantu calon. Apakah sebabnya? Kerana dalam pernyataan tersebut telah mempunyai fakta yang boleh membantu calon menulis jawapan. Soalan ini menyuruh anak-anak murid menjelaskan usaha Felda untuk membangunkan masyarakat luar bandar. Jika dirujuk dalam pernyataan, telah terdapat 4 usaha yang boleh anak-anak murid gunakan sebagai jawapan. Anak-anak murid hanya perlu menambah huraian sahaja untuk memperoleh 8 markah. Cuba fahami contoh jawapan yang telah cikgu berikan. Begitu mudah untuk memperoleh markah. Anak-anak murid sekalian, cikgu faham ada yang masih tidak boleh untuk menjawab walaupun soalan tersebut bersifat terbuka atau memerlukan jawapan yang munasabah. Di sini, cikgu cuba bantu anak-anak murid melalui kaedah ini. Kaedah penggunaan kata kunci idea ini memerlukan anak-anak murid mengingati ayat ini. Aku suka engkau pandai sejarah. Aku suka engkau pandai sejarah. Aku bermaksud aman. Cikgu kaitkan dengan negara aman. Suka bermaksud stabil. Cikgu kaitkan dengan pentadbiran stabil. Engkau bermaksud ekonomi. Cikgu kaitkan dengan ekonomi meningkat. Pandai bermaksud perpaduan. Cikgu kaitkan dengan perpaduan kekal. Aman, stabil, ekonomi dan perpaduan ialah kata kunci
bagi ayat fakta. Manakala sejarah pula ialah kata kunci bagi ayat huraian. Contohnya, S ialah sejahtera, I ialah erat, J ialah jamin, A ialah adil, R ialah rasional, A ialah ada dan H ialah hasil. Caranya ialah anak-anak murid perlu menggabungkan kata kunci fakta dengan satu kata kunci huraian. Sila cuba penggunaan kata kunci idea ini dalam slide ini. Fahami soalan dan lihat contoh penulisan jawapan murid ini. Murid ini menggunakan dua kata kunci fakta dan dua kata kunci huraian untuk memperoleh 4 markah. Senang bukan? Cikgu berharap anak-anak murid dapat mencubanya. Anak-anak murid sekalian, cikgu tunjukkan cara untuk memperoleh sekurang-kurangnya 80 markah untuk kertas 2. Caranya, anak-anak murid bolehlah membuat pilihan untuk kertas 2 sama ada ingin fokus kepada bab-bab tingkatan 4 atau tingkatan 5. Jika murid-murid memilih bab tingkatan 4, maka murid-murid boleh menjawab soalan 1, 2, 5, 6 dan 7. InsyaAllah 80 markah dalam tangan murid-murid. Begitu juga jika anak-anak murid menjawab bab-bab tingkatan 5, fokus anak-anak murid pada soalan 3, 4, 8, 9, 10 dan 11. InsyaAllah 80 markah dalam tangan murid-murid. Terserahlah kepada anak-anak murid untuk menjawabnya. Akhir kata daripada cikgu, janganlah bercita-cita untuk gagal dalam mata pelajaran sejarah. Gagal mata pelajaran sejarah bermakna tiada harapan untuk memperoleh sijil pelajaran Malaysia SPM. Marilah kita mencipta sejarah, buktikan kita boleh berjaya. Akhir kata daripada cikgu, berjuanglah untuk menjawab kertas sejarah SPM dengan bersungguh-sungguh. Jika penerangan cikgu ini berguna, gunakanlah. Semoga anak murid berjaya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.